Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Suri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan dalam mengejar kejayaan, golongan belia hendaklah tetap mengekalkan ciri-ciri kebrunaian berakhlak mulia dengan mematuhi hukum-hukum agama dan undang-undang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan Anugerah Hari Belia Kebangsaan ke-18. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan dalam mengejar kejayaan, golongan belia hendaklah tetap mengekalkan ciri-ciri kebrunaian berakhlak mulia dengan mematuhi dan menghormati hukum-hukum agama dan undang-undang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengingatkan demikian dalam titah sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-18 yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas pagi tadi. Dalam titah, baginda merafakkan rasa syukur kerana dapat sama-sama berkumpul untuk menghadiri perhimpunan Hari Belia Kebangsaan kali ke-18. Belia dan negara berpisah tiada. Ungkapan ini dilihat sangat relevan dengan golongan belia yang merupakan peneraju negara. Golongan belia turut membuktikan bahawa mereka adalah ejen perubahan masa depan dan mampu untuk merealisasikan aspirasi negara menjelang tahun 2035. Oleh itu, sambutan Hari Belia Kebangsaan pada setiap 1 Ogos adalah merupakan pengiktirafan kepada sumbangan, pengorbanan, pencapaian dan kejayaan golongan belia dalam pembangunan negara. Beta juga melihat sumbangan golongan belia itu boleh merangkumi banyak bidang seperti bidang ekonomi, digital, inovasi sosial, agribisnes, industri kreatif, kesukarelawan dan kemasyarakatan, bahkan juga pengubalan dasar. Baginda bertitah, golongan belia juga sudah dilihat mempelopori pelbagai bidang keusahawanan, sama ada dari perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Beta difahamkan, lebih kurang 17,000 belia adalah berdaftar di bawah bahagian pendaftaran syarikat dan nama perniagaan ROCBN. Perkembangan ini sangatlah memberangsangkan. Sayugia juga para belia dikehendaki lebih berani untuk tampil ke hadapan dan keluar dari comfort zone dengan mengorak langkah lebih jauh lagi menembusi dan menguasai pasaran serantau dan antarabangsa yang banyak menawarkan peluang dan cabaran untuk memanfaatkan platform-platform yang telah disediakan oleh pihak kerajaan melalui beberapa perjanjian dan memorandum persefahaman dengan beberapa buah negara untuk memudahkan kerjasama dalam bidang-bidang perniagaan dan pelaburan. Dari aspek kepimpinan, beta menyambut baik penglibatan aktif belia dalam dialog dan pengubalan dasar di peringkat kebangsaan
mahupun serantau. Kerajaan akan terus menyediakan platform-platform yang berkesan seperti Kongres Belia dan Youth Town Hall serta penglibatan dalam forum dasar serantau sebagai ruang untuk menyuarakan idea bernas dan aspirasi belia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah negara tidak perlu merasa rendah diri atau terpinggir jika tidak menyertai satu-satu jenis sukan yang tidak dibenarkan oleh agama atau undang-undang kerana inilah prinsip Brunei. Baru-baru ini, kita berbangga dengan kejayaan belia kita memenangi ASEAN Prize Award buat pertama kalinya. Di samping itu, atlet belia juga berjaya mengharumkan nama negara dengan meraih pingat dalam kejohanan sukan prestasi tinggi pada kejohanan Asia Tenggara, SEA Games ke-32 dan ASEAN Para Games ke-12 di Kamboja. Walau bagaimanapun, adalah diingatkan dalam mengejar kejayaan, golongan belia hendaklah tetap mengekalkan ciri-ciri kebrunaian, berakhlak mulia dengan mematuhi dan menghormati hukum-hukum agama dan undang-undang. Kita tidak perlu merasa rendah diri atau terpinggir jika tidak menyertai satu-satu jenis sukan yang tidak dibenarkan oleh agama atau undang-undang. Inilah prinsip Brunei. Untuk akhirnya dan bersempena dengan Hari Belia Kebangsaan ini, beta tidak lupa mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua golongan belia di negara ini atas komitmen mereka untuk sama-sama membangun dan memajukan negara. Kemuncak sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-18 ialah pengurnian Anugerah Hari Belia Kebangsaan iaitu Anugerah Belia Cemerlang, Anugerah Belia Berkhidmat, Anugerah Pemimpin Muda Belia dan Anugerah Projek Cemerlang untuk Belia. Pada tahun ini, satu anugerah pengiktirafan khas diberikan bagi mengiktiraf belia yang memberikan perkhidmatan dan memperjuangkan serta memartabatkan belia, khususnya belia orang kelainan upaya di negara ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan anugerah-anugerah tersebut. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Berangkat sama, Paduka-Paduka Anda dan Adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota Pengarah Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengarah Muda Muhammad Bokia, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Degadong Sahibul Mal Pengarah Muda Haji Jeffrey Bokia. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihindatu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, ya Allah, jadikanlah kami
dan para belia kami sebagaimana yang Tuhan kami janjikan di dalam Al-Quran. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dalam sembah alu-aluan Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengurusi jawatan kuasa tertinggi sambutan menyembahkan dalam membangun potensi belia, pendekatan senegara sangat signifikan ke arah menyumbang kepada visi serta matlamat dasar belia negara dan strategi 2020-2035. Hamba ke bawah Dutan Patik sukacita menyembahkan bahawa pelaksanaan pelan tindakan di BNS 2020-2024 dan juga rancangan kerja belia ASEAN 2021-2025 serta rancangan kerja belia ASEAN Plus 3 yang melibatkan 10 negara ASEAN dan rakan dialog pada masa ini adalah berjalan dengan lancar. Pelan-pelan tindakan ini akan sentiasa dikemaskini untuk mencapai prestasi petunjuk utama dan matlamat di BNS 2020-2035 dengan mengambil kira persekitaran semasa. Bacaan ikrar belia melibatkan 60 belia dari pelbagai bidang diketuai oleh Pengiran Haji Amirul Aiman bin Pengiran Haji Marjuki. Johan Qari musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat kebangsaan tahun ini. Mendukung kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kerana mereka menjadi penjaga tradisi, menjaga identiti dan mempromosikan persefahaman. Dalam bidang sukan, aspirasi beliau dicontohi melalui keazaman. Persembahan pidato mengenai aspirasi belia dan belia berpirawis disampaikan oleh Awang Muhammad Iqbal Shakib bin Haji Suib, graduan lepasan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Konsep 3B yakni berawal galat, berparawis dan berbudi bahasa seakan cukup janggal di telinga belia bangsa abad ini. Walhal, ia adalah jati diri dan identiti orang Brunei yang terselah melalui pantun, peribahasa, perambahan Brunei, syair, bahkan bahasa dalam. Sudah tiba masanya untuk belia bangsa kita lebih cakna akan konsep 3B ini. Maka belia bangsaku, syaknalah, berbanggalah dan hiduplah dengan calak kebruneian. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan Anugerah Hari Belia Kebangsaan 2023. Penerima Anugerah Belia Cemerlang ialah Dr. Awang Andrew Lim, Pegawai Pelajaran Pusat Kerjasama Sains Teknologi dan Alam Sekitar Kementerian Pendidikan, menerima sebuah trofi sebidang kain jong sarat bunga bintang gemilang, sijil penghargaan dan wang tunai RM3,000. Anugerah Belia Berhikmat dikurniakan kepada Awang Muhammad Ashmir bin Imtiaz Ahmad, sukarelawan di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan ahli pasukan teras di bawah Young Professionals Network Brunei, menerima trofi sebidang kain bertabur bunga permata bangsa, sijil penghargaan dan wang tunai RM3,000. Awang Muhammad Arif bin Abdul Hadi, Pegawai Penyelaras Pasukan Pengakap Unit Beruniform dan Perkhidmatan Kemasyarakatan Jabatan Pendidikan Co-Curriculum Kementerian Pendidikan, dikurniakan Anugerah Pemimpin Muda Belia. Menerima trofi sebidang kain jong sarat, bunga kebahagiaan, sijil penghargaan dan wang tunai RM3,000. Penerima anugerah projek cemerlang untuk belia pula ialah projek Sea Cage Fish Farming, Fatih Aquaculture dan Child Care Center, Aliyah Playhouse dengan menerima trofi, sijil penghargaan dan wang tunai RM3,500.
Anugerah pengiktirafan khas dikurniakan kepada Dayang Nurul Huda binti Haji Mohin, Ketua Pentadbir Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam, menerima sebuah trofi, sijil penghargaan dan wang tunai RM2,000. Tema sambutan Belia Siaga masa depan adalah selaras dengan hasrat murni ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang ingin melihat belia negara siap siaga menghadapi cabaran di masa hadapan. Pameran Hari Belia tahun ini berkonsepkan aspirasi belia dengan menonjolkan belia-belia yang boleh memberi aspirasi dan berperanan sebagai role model kepada rakan-rakan lain untuk terus bergiat aktif dalam apa jua bidang yang diterokai. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyaksikan pameran tersebut. Mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka-Paduka Nada dan Adina Baginda, Duli Yang Teraman Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Mahkota Pengeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teraman Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Abdul Maling, Duli Yang Teraman Mulia Paduka Seri Pengeran Perdana Wazir Sahibul Himah wal Wakar Pengeran Muda Muhammad Bolkiah dan Duli Yang Teraman Mulia Paduka Seri Pengeran di Gadung Sebul Mal Pengeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Kemahiran dan ilmu, sumbangan belia, serta warisan dan budaya merupakan 3 fokus utama pameran Hari Belia tahun ini. Kluster kemahiran dan ilmu menonjolkan kejayaan belia melalui kemahiran yang sedia ada dan baharu. Sumbangan golongan belia dalam mendukung Wawasan Brunei 2035 ditonjolkan dalam kluster sumbangan belia. Developer Festival. Yeah. So Developer Festival usually. So both of us are women filmmakers. Pameran Youth Connect Open Space memberikan peluang kepada golongan belia untuk mengikuti program dan latihan melalui bengkel serta forum yang disediakan oleh beberapa buah agensi. Pameran Kluster Warisan dan Budaya memberigakan hasil karya belia yang menjurus kepada memelihara dan memperkukuh warisan bangsa dan ketemadunan bangsa Brunei. Juga dipamerkan 3 projek cemerlang untuk belia yang memberigakan kejayaan serta pencapaian mereka.
Pameran turut melibatkan penyertaan 35 organisasi mengenai projek yang mendukung ke arah pembangunan belia di negara ini. One of the girls disabled. Sambutan Hari Belia Kebangsaan tahun ini akan diserikan dengan pengendalian Festival Hari Belia. Ia memberi peluang kepada Persatuan Belia dan Sukan, kumpulan dan usahawan belia untuk menunjukkan kreativiti dan kebolehan menganjurkan acara-acara sampingan. Dari 24 bulan sudah belajar mengajar. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-18 mencerminkan keprihatinan dan pemedulian Baginda terhadap perkembangan belia. Belia dan negara berpisah tiada. Ungkapan ini dilihat sangat relevan dengan golongan belia yang merupakan peneraju negara. Golongan belia turut membuktikan bahawa mereka adalah ejen perubahan masa depan dan mampu untuk merealisasikan aspirasi negara menjelang tahun 2035. Setinggi-tinggi tahniah kepada semua golongan belia di negara ini atas komitmen mereka untuk sama-sama membangun dan memajukan negara.
Belia sebagai pemimpin masa hadapan perlu berani tampil ke hadapan dengan semangat dan keyakinan diri untuk terus mengorak langkah serta mencurahkan bakti kepada negara. Perkara tersebut antara yang disuarakan oleh para penerima anugerah ketika ditemui oleh pewarta RTB. Continue my work as a STEM educator to inspire and to empower young generation to pursue STEM. So in that aspect, I am determined and committed to leverage my skills, knowledge and passion in contributing to the holistic development of my country. Mengikuti pelbagai aktiviti membantu warga emas, membantu golongan OKU, dan yang benar-benar kita ni meraihkan di sana adalah satu kepuas hati untuk memberikan komitmen, memberikan you're part of the progress of menghappykan seseorang itu. Pemimpin belia perlu bersikap cekal, tabah dan dalam masa yang sama mengasah akal, meningkatkan pengetahuan dan juga kemahiran yang sedia adalah selaras dengan wawasan Brunei 2035. Pengorbanan besar dalam melaksanakan projek, of course pertama kali iaitu masa perlu dibagi penuhlah full time focus on the both business ini, which is Alia Playhouse and Fatih Aquaculture. And then pengorbanan juga tenaga itulah, tenaga macam mana kami kan bagi input ke dalam sana tu. Diharapkan akan dapat menginspirasikan belia berkelainan upaya dan membuktikan bahawa orang berkelainan upaya juga dapat menyumbang bakti kepada negara. Dalam menuju kejayaan sebagai ejen perubahan, belia perlu lebih proaktif untuk memberi kesan yang bermanfaat kepada masyarakat di samping menerapkan nilai-nilai murni berpandukan konsep Melayu Islam Beraja. Sempena Hari Belia Kebangsaan, berita perdana malam ini membawakan perkongsian mantan pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei mengenai pengertian wawasan belia di negara ini. Wawasan belia atau yang mustahak sekali tu yang berkait rapat dengan apa yang kita jalankan pada masa ini, inklusif seluruh negara, wawasan bisin belia berikhlak mulia, bertaraf dunia dan ejen siaga perubahan masa hadapan dalam semua pembangunan negara. Itu yang wawasan belia kata ni. Wawasan Bisin dan matlamat dasar diharapkan akan mewujudkan transformasi belia dari perspektif modal insan yang beridentitikan kebruneian. Ada istilah dia kata, aku anak Brunei, kan? Aku anak Brunei, bangga bah. Aku anak Brunei itu. Pemberian penyusuan susu ibu PSI merupakan asas terbaik dalam memulakan kehidupan anak damit. Amalan tersebut dikenal pasti sebagai salah satu pelaburan yang bijak, kos efektif dan terbukti boleh menjana generasi yang sihat, keluarga yang kokoh dan pembangunan yang mapan. Menteri Kesihatan dalam perutusan sempena sambutan Minggu PSI Sedunia 2023 juga menekankan antara manfaat amalan PSI secara eksklusif iaitu kurangnya risiko pelbagai masalah kesihatan dalam kalangan anak damit. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga mengongsikan amalan penyusuan susu ibu yang optimum mempunyai impak positif ke atas status kesihatan ibu dan kanak-kanak dalam jangka masa pendek dan panjang kerana susu ibu mengandungi nutrien yang istimewa dan sempurna. Kadar PSI secara eksklusif menurun secara drastik ketika dunia dilanda gelombang pandemik COVID-19 dan negara Brunei Darussalam tidak terkecuali daripada menghadapi cabaran yang sama. Menteri Kesihatan juga menekankan semasa pra-pandemik, negara Brunei Darussalam hampir mencapai sasaran Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO untuk meningkatkan kadar PSI secara eksklusif dalam tempoh 6 bulan pertama sehingga sekurang-kurangnya 50% sejak pengenalan dasar Peraturan Cuti Beranak 2011. Kadar ini adalah tinggi pada 3 bulan pertama ketika ibu menjalani cuti beranak
tetapi menurun selepas mereka kembali semula untuk bekerja. Oleh itu, hak PSI dalam kalangan wanita bekerja perlu diteliti semula dari aspek dasar perundangan dan kesihatan menerusi whole of government approach untuk mendapatkan impak yang besar bukan sahaja kepada kesihatan awam, malah juga kepada keadaan sosioekonomi masyarakat dan kemajuan negara. Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia disambut pada setiap 1 hingga 7 Ogos dengan tema memudahkan penyusuan susu ibu, menjana perubahan bermakna untuk ibu bapa yang bekerja. Ia menumpukan perhatian terhadap PSI dan kaitannya kepada ibu bapa yang bekerja, khusus disasarkan kepada pihak kerajaan, penggubal dasar, sistem kesihatan, tempat kerja, masyarakat dan ibu bapa sendiri untuk mewujudkan persekitaran mesra PSI dalam kehidupan kerja selepas pandemik. Bagi meningkatkan pengetahuan mengenai teknologi tenaga Jepun dan menyumbang kepada resolusi terhadap isu dasar kara mencapai sifar pelepasan, 6 orang peserta negara akan mengikuti program pertukaran teknologi tenaga Brunei Jepun. Semasa berada di Jepun selama 7 hari, para peserta akan mengadakan lawatan ke beberapa tapak tenaga termasuk di wilayah Nagano. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Tuan Suda Atsushi, kuasa usaha sementara kedutaan Jepun di negara ini. Acara pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77 di keempat-empat daerah melabuhkan tirainya semalam. Pentas perayaan di daerah Brunei dan Muara dimeriahkan dengan pertandingan bermukun Hari Keputeraan Anjuran Kelab Budaya Mukun Selendang Sutra Brunei Darussalam. Hadir yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di daerah Tutong, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan Malam Senada Seirama bersama Jamsters Entertainment. Antara yang hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan dari Badan Kebajikan Penghulu-Penghulu Mukim, Ketua-Ketua Kampung dan Ketua-Ketua Rumah Panjang Daerah Belait Pekerupa menutup tirai persembahan pentas di daerah berkenaan. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belait. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Malam Budaya Sejarah Brunei Anjuran Lakap Langgur Entertainment and Services pula memeriahkan pentas perayaan di daerah Temburong. Hadir yang berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 286 pelajar baharu Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE, Kampus Nakhoda Ragam akan mengikuti sesi orientasi selama 3 hari di kampus berkenaan. Sepanjang orientasi, para pelajar akan mengikuti sesi taklimat dan pelbagai aktiviti yang direka khas untuk membantu pelajar-pelajar baharu bagi menyesuaikan diri dengan pembelajaran di IBTE. Para pelajar baharu di Hasran akan dapat belajar sebanyak mungkin dari pendedahan berkenaan cara kehidupan di kampus termasuk persekitaran, kaedah pengajian, budaya dan aspek pembinaan sahsiah. Orientasi ini adalah untuk memberi pengenalan dan bimbingan kepada pelajar baru tentang kehidupan mereka di kampus ini dan peranan mereka sebagai warga IBTE. Dalam itu juga penerangan tentang struktur organisasi kampus untuk mencapai nilai-nilai dan hasrat IBTE nanti. Matlamat saya untuk peranakannya supaya terus maju di hadapan, mencapai kecemerlangan dalam pelajaran dan juga mengingatkan supaya peranakannya orang sentiasa terus memikirkan masa depan mereka untuk mencapai kejayaan. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas peluang yang diberikan kepada anak saya dan anak-anak yang lain.
InsyaAllah kami akan membagi sokongan, dorongan dan juga membagi motivasi kepada anak-anak kami untuk terus mengikuti kursus yang telah ditawarkan oleh IBTE. Bahagian industri dan ekosistem perniagaan melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengendalikan perkhidmatan pengujian mudah alih ke atas alat sukat dan timbang di Pasar Pantai Jerudong. Hasil dari perkhidmatan tersebut, unit SDT mendaftarkan sebanyak 30 unit alat sukat dan timbang. Dalam tempoh 7 bulan kebelakangan, unit SDT mengukayahkan perkhidmatan ini sebanyak 8 kali yang menumpukan kepada peniaga-peniaga yang menjalankan perniagaan di tamu, pasar dan gerai jualan bermusim bagi memastikan alat sukat dan timbang adalah berdaftar sah dan tepat. Ia merupakan sebahagian daripada inisiatif berterusan dengan menerapkan kaedah pendekatan mudah dan mesra pelanggan dalam menjaga hak pengguna, di samping mempromosikan prinsip perniagaan yang telus dalam memastikan sebarang aktiviti sukat dan timbang yang bertujuan untuk perdagangan adalah mematuhi Akta Sukatan dan Timbangan 1983 Penggal 151 dan Peraturan-Peraturan Penelitian 1994. Individu atau perniagaan yang ingin mendaftarkan alat sukat dan timbang boleh mendaftarkan alat-alat berkenaan di pejabat unit SDT mengikut tadahan tempat tinggal. Maklumat lanjut hubungi unit sukatan dan timbangan melalui email sdt@mofi.gov.bn. 5 notis amaran dikeluarkan kepada 4 buah premis perniagaan atas kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga Penggal 142 iaitu tidak mempamerkan tanda harga bagi sebahagian barang yang dijual di dalam premis perniagaan dan menjual minyak masak melebihi harga maksimum yang ditetapkan. Notis amaran dikeluarkan semasa pemeriksaan bersepadu bulanan dijalankan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES melalui Jabatan Hal Ehwal Pengguna bersama Unit Sukatan dan Timbangan SDT di bahagian industri dan ekosistem perniagaan di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Pemeriksaan pada 29 Julai lalu menumpukan premis-premis perniagaan di Pekan Muara. JPES mengingatkan para peniaga untuk sentiasa menjalankan perniagaan secara beretika dan tidak mengelirukan pengguna dengan sentiasa mematuhi Akta Kawalan Harga Penggal 142 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Orang ramai dan pemilik-pemilik syarikat perniagaan diingatkan agar tidak mengambil ringan isu kebersihan. Hari ini, 6 buah syarikat dikenakan kompaun di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian kerana membuang dan melonggok sampah sarap dengan tidak teratur dan bukan di tempat yang dikhaskan. Syarikat Hasnora Enterprise, Eja Workshop, Syarikat Adnan Jaya dan Syarikat Laku Jaya masing-masing dikenakan denda RM1,000 atas kesalahan tersebut. Manakala Kainat Group of Company dan Syarikat Yusmal Sdn Berhad masing-masing dikenakan denda RM500. Syarikat-syarikat tersebut diberikan tempoh 1 minggu untuk menjelaskan kompaun tersebut dan diarah untuk membersihkan kawasan berkenaan. Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan IBE melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan melaksanakan kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan ke atas alat sukatan jenis pam minyak di stesen-stesen minyak. Bagi keselamatan dan kesejahteraan orang ramai serta tenaga kerja yang terlibat, stesen-stesen minyak akan ditutup bermula pukul 9 pagi hingga selesai dengan anggaran pelaksanaannya sekitar 2 jam.
Pemeriksaan dan penelitian ke atas stesen-stesen minyak ini adalah pemeriksaan rutin yang dikendalikan 3 kali setahun. Pertanyaan lanjut hubungi unit SDT IBE melalui email sdt@mofi.gov.pn atau melalui talian 233 4092. 8 orang kontingen negara Brunei Darussalam terdiri daripada 4 atlet sukan renang berlepas petang tadi ke Trinidad and Tobago bagi menyertai kejohanan sukan Belia Commonwealth kali ke-7. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontingen negara Brunei Darussalam diketuai oleh Haji Awang Muhammad Rosfazila bin Haji Yusli, Timbalan Pengarah Belia dan Sukan selaku Chef di Mission. Kejohanan sukan Belia Commonwealth kali akan bermula pada 4 hingga 11 Ogos 2023.